Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Disember 2023 bersama saya Pia and Nadia. Restoran berputar atmosfer 360 di Menara Kuala Lumpur telah menutup operasinya selepas diarah mengosongkan premisnya pada 4 Januari 2024 depan. Menurut notis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad dan pemilik semasanya Hydro Shop Sedang Berhad memohon perintah untuk mengosongkan Asian Kitchen Sedang Berhad yang memiliki atmosfer 360. Ketua Pegawai Eksekutif Asian Kitchen Sedang Berhad, Ringo Kau di peti FMT berkata dia terkejut sebaik menerima notis itu pagi semalam yang mengarahkannya mengosongkan premis. Kau yang kecewa terhadap situasi tersebut berkata dia tiada pilihan selain menawarkan bayaran balik kepada pelanggan selepas banyak tempahan yang diterimanya sempena sambutan Christmas dan Tahun Baru. Pengurusan sebelum ini kata Kau telah menjanjikan secara lisan lanjutan penyewaan restoran selama 3 tahun sebelum Hydro Shop Sedang Berhad mengambil alih pengurusan. Kau berkata dia akan mengambil tindakan undang-undang berhubung perkara tersebut. Pengarah urusan Hydro Shop Abdul Hamid Shaikh Abdul Razak Shaikh yang syarikatnya telah mengambil alih konsesi penyelenggaraan Menara KL dituduh terbabit rasuah berjumlah 7.5 juta ringgit. Hamid didakwa menawarkan RM500,000 setahun selama 15 tahun kepada bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa melalui pengarah My Creative Ventures Tan Ser Leh. Sogokan itu didakwa untuk mempercepatkan cadangan penjualan saham dan pengambil alihan konsesi daripada Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad. Perjanjian itu dikatakan berlaku sebelum PRU15 lalu iaitu pada 19 November 2022. Kertas undi cacat dan perwakilan mendaftar selepas tarikh tutup antara bantahan diterima Jawatankuasa Pemilihan bagi Konvensyen Pemuda Amanah Nasional yang berlangsung minggu lalu. Menurut sumber dalaman Pemuda Amanah, kesilapan teknikal paling ketara melibatkan kesalahan nama calon pada kertas undi e-voting. Katanya, nama calon bagi jawatan speaker, timbalan speaker dan 2 juru audit telah disenaraikan bersama senarai calon bagi ahli jawatan kuasa pimpinan dan ia mengakibatkan kekeliruan kepada perwakilan ketika mengundi. Selain itu, sumber itu mendakwa terdapat kawasan yang mendaftarkan nama perwakilan selepas tarikh pendaftaran yang dinyatakan pada notis mesyuarat. Jika terbukti benar, sumber itu berkata undian oleh perwakilan tersebut boleh dikira tidak sah dan secara tidak langsung mempengaruhi jumlah undian yang diraih semua calon pada pemilihan tersebut. Pada pemilihan 16 Disember lalu, Hazbi Muda mempertahankan jawatan Ketua Pemuda bagi sesi 2023 hingga 2026 setelah meraih undi tertinggi manakala Adun Batu Tiga Daniel Al-Rashid Harun Aminah Rashid dilantik selaku Timbalan Ketua Pemuda. Mengulas lanjut, sumber itu mendakwa masalah teknikal seperti paparan skrin yang terpadam selama 6 minit ketika pengumuman keputusan serta keputusan undian tidak diumum secara masa nyata. Dia juga membangkitkan keraguan ekoran proses pengundian yang didakwa tertangguh lebih 1 jam. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan Dr. Zulkarnain Luqman ketika dihubungi berkata, setakat ini pihaknya belum membuat keputusan berkenaan aduan yang diterima memandangkan tempoh bantahan masih berjalan sehingga 25 Disember ini. Ketika ditanya berkenaan kemungkinan pemilihan diadakan semula, Zulkarnain tidak menolak perkara itu namun tidak mahu memberikan sebarang ulasan lanjut. Dalam pada itu, seorang sumber dari Amanah memberitahu Menteri Kesihatan di Zulkifli Ahmad merupakan calon ideal untuk mengisi kerusi timbalan Presiden parti itu. Memetik portal FMT, sumber yang enggan nama didedahkan berkata di Zulkifli yang juga pengarah strategi Amanah adalah individu sesuai mengisi jawatan itu bagi mengelakkan perpecahan dalaman. Sumber itu mendakwa Amanah kini telah berpecah 2 kem membabitkan penyokong Presiden Muhammad Sabu dan satu lagi kem menyokong naib Presiden Mujahid Yusof Rawah. Di Zulkifli dikatakan pernah menolak cadangan menjadi timbalan Presiden namun menurut sumber, keadaan kini sudah berubah susulan di Zulkifli telah dilantik menjadi menteri. Sumber itu juga menegaskan personaliti di Zulkifli yang disenangi ahli parti serta tidak memihak kepada kem tertentu menguatkan lagi kesesuaian mengisi jawatan timbalan Presiden.
Konvensyen Nasional Amanah akan berlangsung Sabtu hingga Ahad ini turut akan membabitkan pemilihan pimpinan untuk sesi 2023 hingga 2026. Pemilihan amanah berbeza dengan kebanyakan parti lain dengan perwakilan akan memilih 27 ahli jawatan kuasa yang kemudiannya berbincang untuk melantik presiden serta barisan pimpinan. Terdahulu media melaporkan pemilihan amanah dijangka sengit dengan Mujahid dilaporkan berminat untuk mengisi jawatan sebagai presiden. Sementara itu, kerusi timbalan Presiden kosong selepas kematian penyandangnya, Salahuddin Ayub pada Julai lepas. Sementara itu, Ketua Awan Nasional Aiman Atirah Sabu berkata, penyokong Pakatan Harapan PH terutama wanita parti itu seharusnya bangga dengan ajukan Madanun oleh penyokong lawan. Madanun adalah panggilan dari penyokong pembangkang untuk mengejek kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menggunakan slogan Malaysia Madani. Bercakap tentang Malaysia Madani, kita ingin mengingatkan di sini kepada para wanita juga. Semua antara kita, bahawa kita kerja menggalas Madani dan segenap kemadanian itu haruslah datang dengan kejernihan dan kefahaman. Janganlah kita ikut serta dengan perlecehan terhadap gagasan ini yang sebetulnya murni dan berteraskan keislaman yang kita percayai berbanding zaman ataupun era kita yang lalu. Kita harus bangga dengan ajukan Madanun, lawan walaun. Ya. Kita harus berbangga dengan ajukan Madanun. Kenapa? Begini, izinkan kita menghimbau Madani ini, tulis almarhum Dr. Faisal Othman pada tahun 1997 dalam eseinya berjudul Masyarakat Madani Malaysia, Asas dan Strategi, termuat di dalam buku Masyarakat Madani Satu Tinjauan Awal. Apa katanya? Madani itu adalah satu keadaan dalam ketamadunan yang keterbalikannya Badawi atau Qurawi, yang merupakan keadaan kemunduran dan kekampungan. Dalam masyarakat Madani, komponen pentingnya adalah industrialisasi, inovasi dan teknologi moden. Tunjang sentral dalam kemadanian menurut Dr. Faisal Othman lagi adalah apa? Akhlak, moral dan integriti. Tunjang sentral dalam kemadanian itu adalah akhlak, moral dan integriti. Jadi Madanun adalah individu dengan akhlak dan amanah. Boleh faham? Jadi tak apalah orang panggil kita Madanun pun Madanun lah. Kita lawan walaun. Baik, berita seterusnya. Ahli MKT UMNO Muhammad Puan Zarkashi menempelak bekas pemimpin DAP Tony Phua yang mencadangkan kerajaan menyediakan penerbangan percuma berbanding melaksanakan semula projek kereta api berkelajuan tinggi HSR. Tony Phua dalam satu hantaran di Facebook semalam berkata, adalah lebih murah untuk menyediakan penerbangan percuma kepada rakyat Malaysia ke Singapura daripada membayar faedah untuk pembiayaan HSR Kuala Lumpur, Singapura. Tony Phua mendakwa pelaksanaan projek HSR yang menghubungkan dua negara itu tidak mempunyai nilai kewangan dan berdaya maju kepada Malaysia. Dalam pada itu, Puan menegaskan Tony Phua gagal menilai projek HSR dari aspek limpahan dan manfaat ekonomi yang besar susulan pembangunan di kawasan sekitar stesen HSR kelak. Justeru Puan berkata projek HSR akan memberi manfaat kepada semua pengguna di samping projek berkenaan tidak menggunakan dana kerajaan kerana ia adalah inisiatif pihak swasta. Dalam masa sama, Puan turut mempersoal Tony Phua sama ada projek terowong dasar laut Pulau Pinang adalah keutamaan pada masa ini sedangkan negeri tersebut sudah mempunyai dua jambatan. Puan dengan sinis berkata Tony Phua merupakan penasihat dan pentadbiran hari ini bernasib baik kerana Tony Phua tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam kerajaan di samping dia juga semakin tersisih dalam politik DAP. Projek HSR telah ditangguhkan pada 2021 selepas Malaysia dan Singapura gagal mencapai kata persetujuan mengenai pelaksanaannya. Kerajaan semasa berkata ia terbuka untuk memulihkan projek itu tetapi Putrajaya tidak akan membiayai, sebaliknya hanya akan mempertimbangkan inisiatif pembiayaan swasta.
Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan komersial yang dimiliki bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin yang juga teman rapat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Channel News Asia CNA memetik sumber yang rapat dengan Daim sebagai berkata, tindakan menyita itu dilakukan semalam. Sumber berkata tindakan itu dibuat selepas tokoh korporat itu enggan mematuhi arahan SPRM untuk mengisytiharkan pegangan kewangan miliknya dan keluarga. Menurut CNA, tindakan itu sebahagian daripada siasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada Mei lalu berkaitan transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM. Bagaimanapun, CNA melaporkan Daim enggan mengulas mengenai perkara itu. Sementara itu, Astro Awani melaporkan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan penyitaan tersebut dan menurutnya SPRM masih dalam proses siasatan termasuk berkaitan harta Daim. Berikutan siasatan pada Mei lalu, SPRM sebelum ini memaklumkan sedang menyiasat dakwaan penyelewengan dana awam bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Pada Jun lepas, Badan Anti Rasuah itu memaklumkan telah membekukan lebih 39 juta ringgit dalam akaun bank termasuk milik bekas Menteri Kanan yang tidak didedahkan, 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka. Daim pernah berkhidmat sebagai Menteri Kewangan sebanyak 2 kali semasa kali pertama Mahathir memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dari 1981 hingga 2003. Suasana di Menara Ilham hari ini seperti biasa walaupun laporan mengenai bangunan itu disita tersebar semalam. Tinjauan Kini TV pagi ini mendapati tiada kelibat pihak berkuasa termasuk pegawai SPRM di premis 60 tingkat yang terletak di Jalan Binjai itu. Petugas media dilihat berkumpul di lokasi itu sejak 9 pagi bagi mendapatkan perkembangan terkini. Sementara itu, Bernama melaporkan seorang pekerja sebuah syarikat yang berpejabat di bangunan itu mendakwa tidak menerima sebarang arahan daripada syarikatnya sama ada perlu menghentikan operasi. Menurut pekerja tersebut, mereka mengetahui perkara tersebut melalui berita dan semua rakan sekerjanya terkejut sejurus mendapat tahu bangunan itu disita. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan terdapat muslihat tertentu berhubung tindakan SPRM yang menyita Menara Ilham milik bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Anwar sebaliknya menegaskan siasatan Badan Anti Rasuah itu membuktikan komitmen dalam menjalankan siasatan tanpa mengira latar belakang dan kedudukan seseorang. Berkenaan SPRM cerita Ilham Tower. Ya. Dia SPRM menjalankan tugas dia. Ya. Dan tidak mengira kedudukan sebab itu saya sebut Tun ke Tan Sri. Kalau tidak nanti kritikannya apa? Yang ikan-ikan kecil ni ditangkap. Yang kepala-kepala tak boleh disentuh. Bila disentuh masih ada yang pertahankan. Dan gunakan pengaruh dan media, terutama media sosial untuk pertahankan. Biarlah siasatan dibuat. Dia rahsia umum. Seorang yang menggondol kekayaan begitu besar. Biar ada siasatan. Jadi supaya pemimpin jangan dilihat sebagai melindungi perasaan-perasaan besar. Jadi itu tanggungjawab SPRM jalankan tugas siasatan. Dan jangan buat tafsiran. Setiap kali kita sentuh orang besar, maknanya ada muslihat. Jadi kalau orang kecil yang ribuan kita sentuh, tak ada apa-apa. Jadi sistem apa macam tu. Kita bukan mewakili satu sistem yang bobrok. Sistem kita mesti menunjukkan contoh keberanian untuk bertindak kepada perasuah besar. Apakah ia benar atau tidak, biarlah proses dijalankan dan kemudiannya Badan Kehakiman memutuskan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.